Ucapan terima kasih kepada ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dan telah pun menyentuh hal Kementerian Kesihatan. Antara perkara yang telah pun dibicarakan ialah tentang pencegahan, kawalan dan rawatan penyakit dan penyampaian perkhidmatan kesihatan tentang isu pembangunan dan naik taraf fasiliti kesihatan dan juga dasar-dasar dan polisi kesihatan. Tuan betul, Yang Hormat daripada Tasik Gelugor, daripada Sabak Bernam, Kuala Kedah dan Bagan Serai telah makirkan isu berkenaan dengan pengamalan diet, bersenam dan juga aktiviti fizikal yang ada kaitan dengan non-communicable disease ataupun penyakit yang tak berjangkit. Jadi Kementerian Kesihatan telah pun menggalakkan masyarakat untuk bersenam, tak kira di mana sama ada di pejabat ataupun di rumah ataupun di mana-mana saja. Dan contohnya seperti di Kementerian Kesihatan kita dah ada gym yang dan kita menggalakkan kaki tangan kita gymnasium untuk bersenam masa selepas bekerja. Dan contoh lagi tentang minjam basikal. Kementerian juga ada memberi pinjaman basikal untuk kita kan berbasikal. Dan ini contoh ini telah pun diikuti oleh Kebadanan Putrajaya dan juga Kementerian Kesihatan. Dan aktiviti lain lagi adalah termasuk langkah 10,000 langkah. Ini tiap hari digalakkan kita berjalan 10,000 langkah. Ini adalah sebenarnya awareness campaign yang dijalankan dan hari ini nampaknya telah dituruti oleh berbagai pihak. Kemudian Kementerian Kesihatan juga mengadakan program Healthy Workplace for Healthy Workforce. Menggalakkan masyarakat membudayakan amalan hidup sihat khususnya di tempat kerja. Dan program ini adalah di bawah Sdn Unit Kesihatan Pekerja dan Alam Sekitar dan Unit Penyakit Tidak Berjangkit. Betul, usaha ini haruslah diikuti oleh jabatan-jabatan lain dan juga sektor swasta juga dilihat mempunyai program menggalakkan amalan cara hidup sihat menerusi penganjuran berbagai aktiviti kecergasan secara besar-besaran seperti Avon Walk, KFC Walk for Hunger, Nestle World Walking Day dan lain-lain. Betul, bagi mengukuhkan lagi program pencegahan penyakit NCD ataupun penyakit yang tidak berjangkit, pada tahun 2010, Jabatan Menteri telah meluluskan program strategik kebangsaan untuk penyakit tidak berjangkit ataupun National Strategic Plan for Non-Communicable Disease ataupun NSP-NCD. Melalui program ini, kerajaan telah merancang untuk melaksanakan beberapa polisi bagi mewujudkan kesetaraan hidup yang menyokong pemakanan yang sihat, hidup yang aktif dan bebas asap rokok bagi mencegah penyakit NCD. Juga diadakan plan tindakan pemakanan kebangsaan pada 2006 hingga 2015 untuk menggariskan strategik untuk menggalakkan pemakanan sihat dan hidup cergas bagi mencegah penyakit NCD. Selainnya, Kementerian Kesihatan telah menjalankan beberapa inisiatif bagi mendidik rakyat supaya mengurangkan pengambilan gula melalui kempen cara hidup sihat dan pelaksanaan makan secara sihat yang dilaksanakan secara berterusan. Juga kempen khusus yang mensasarkan pengusaha hotel, restoran, kantin. Ya, Kota Raja Bang. Boleh saya mencelah? Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Tadi Timbalan Menteri telah menyebut tentang pendidikan kesihatan. Memang kita tahu bukan mudah untuk kita mengubah sikap rakyat kita. Namun saya kebetulan 2 malam yang lepas saya berada di Hospital Selayang dan ada tayangan daripada Medic TV. Ya, kerana saya telah meninggalkan hospital agak lama, tapi saya amat excited dengan program yang ditunjukkan Medic TV. Sebab saya jarang melihat TV, saya ingat dia ada dalam saluran kita. Rupanya Medic TV ini hanya untuk pelawat-pelawat hospital dan tidak ditunjukkan di dalam siaran televisyen kita. Saya tengok program-programnya, pendidikannya bagus, ya, dan boleh kata 2 jam saya di situ, ada 5 atau 6 subject matter yang diberi. Apa kata kalau program-program ini juga dimasukkan, kita patut ada satu saluran Medic TV untuk tontonan awam. Ya, mungkin diubah suai sedikit kerana ia ditaja oleh syarikat-syarikat farmasi dan sebagainya.
Tetapi saya rasa visual education, pendidikan visual adalah lebih berkesan daripada mendengar ceramah ataupun apa ni orang kata ini sebagai tambahan lah, kerana saya terdetik di hati saya masa saya melihatnya. Saya kata, this is a wonderful education program dengan izin, tapi tak ada di dalam saluran TV untuk awam. Terima kasih. Terima kasih. Itu satu cadangan yang baik. Saya ingat Kementerian Kesihatan boleh berbincang dengan pihak Kementerian Penerangan dalam hal ini. Supaya dapat membolehkan ditayang segala aktiviti yang... Kuala Kedah bangun. Terima kasih Tuan Speaker. Menteri dia bagi laluan nak Kuala Kedah. Sila. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Menteri. Saya cuma nak memberi beberapa komen. Pertamanya ialah kerana banyak kajian menunjukkan bahawa faktor terbesar yang menyebabkan jadi penyakit yang disebut non-communicable diseases ialah makanan, bukannya kurang exercise. Dan ini terbukti daripada banyak kajian dan banyak contoh. Ini ada dalam ucapan Yang Mohd Kuala Kedah. Saya ingat Yang Mohd Menteri akan jawab ni. Saya sebut sikit lagi. Dan saya jelaskan. Jadi disebut bahawa kita memberikan penekanan pada pemakanan, itu satu yang baik. Cumanya saya melihat jawapan-jawapan diberi pada saya dalam soalan bertulis ialah soalan menunjukkan bahawa saya berpandangan bahawa premis yang digunakan oleh assumption, dengan izin, yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan itu lari daripada sains yang terkini dan yang agak good science tentang lemak tepu misalnya. Diketahui sekarang bahawa lemak tepu yang baik itu menolong mencegah obesiti, diabetes dan lain-lain. Tapi yang digunakan sebagai guideline oleh Kementerian Kesihatan, kita mengatakan lemak tepu tidak baik. Sedangkan lemak tepu yang baik seperti minyak kelapa sawit, minyak sapi dan lain-lain lagi itu perlu ditekankan. Dan banyak benda-benda lain. Saya rasa itu ada sedikit kekeliruan dan sedikit kekangan kerana guideline yang digunakan itu tidak berdasarkan sains terkini dan terbukti dengan berbagai kajian sains di seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih Hormat Kuala Kedah. Memanglah ini masalah kesihatan NCD ni, penyakit NCD dia terlibat semua sekali, bukan hanya makanan tetapi juga exercise dan aktiviti, berbagai-bagai cara hidup kita yang tak sihat. Ini semua kena kita address, bukan dekat makanan sahaja. Memang soalan tentang minyak tepu tu ada jawapan dia dalam soalan. Ingat besok kot. Kalang. Kemudian Tuan Dipertua, pihak Kementerian juga menggalakkan supaya penjelasan Bagan Serai. Penjelasan. Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin mendapat penjelasan daripada banyak-banyak program tentang kesihatan yang telah dirancang dan dijalankan. Apakah kesan-kesannya kepada status NCD di Malaysia setakat ini, dan apakah langkah-langkah yang akan dilakukan seterusnya untuk mencapai tahap kesihatan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia? Terima kasih. Tuan Dipertua, kesannya belum dapat kelihatan jelas lagi, tetapi kita akan terus berusaha. Kerana bila Malaysia, negara ni dah progress, dah meningkat maju, penduduk Malaysia ni dia makin lama dia makin malas, dia bekerja, dia cara hidup dia sedentary, tak mau bergerak, makan banyak, makan 6 kali satu hari. Kemudian nak pergi shopping, dia nak letak kereta depan kedai tu, jadi tak mau berjalan. Jadi banyak faktor yang terlibat dan kita we are cutting uphill battle, Tuan Dipertua. Ini ada kempen, tak ada kempen sangat lagi teruk lagi. Dan memang kalau lihat obesiti, perangkaan obesiti, jumlah obesiti meningkat, double, jumlah kecil manis pun meningkat. Jadi belum nampak lagi kesan daripada kita berkempen begitu meluas.